Menerusi 6 trust strategik yang ditekankan, maka kita harap Malaysia akan melonjak pencapaiannya daripada apa yang ada sekarang ini kepada suatu tahap yang lebih tinggi, lebih maju dan lebih berjaya. Ada 6 trust strategik, saya tak payah nak sebutkan. Inilah yang akan diberikan tumpuan dan perhatian, tetapi khususnya ialah pertama ialah tentang the bottom 40. Itu disebutkan oleh Perdana Menteri, di mana pendapatan rakyat dalam kelompok itu ialah lebih kurang RM2,500 yang sedia ada, nak dinaikkan kepada lebih RM5,000 pada tahun 2020. Jadi dengan itu beberapa inisiatif yang telah pun beliau sebutkan tadi itulah kritikal supaya kelompok 40% di bawah ni tidak kekal 40% di situ. Dan ini pastinya satu inisiatif yang amat besar. Jadi kalau boleh selepas 5 tahun mendatang tidak ada lagi kelompok yang tergolong dalam golongan the bottom 40. Kalau ada pun mungkin sedikit bilangannya. Jadi inilah satu inisiatif yang besar. Kedua yang saya fikir paling utama ialah soal pembangunan modal insan. Ini aspek pendidikan dan juga latihan yang telah pun disebutkan tadi menjadi salah satu fokus dalam RM ke-11. Jadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan menjadi lebih besar. Saya perlu nak meliti beberapa peruntukan yang telah disediakan untuk tempoh 5 tahun, di samping melatih rakyat kita untuk lebih berkemahiran, dan dengan kemahiran baru mereka dapat meningkatkan pendapatan. Ini juga satu aspek yang saya kira amat penting diberikan tekanan. Ketiganya ialah tentang kawasan-kawasan luar bandar. Ekonomi luar bandar itu nak diperkukuhkan lagi. Ini termasuklah di Sabah dan Sarawak. Ini saya amat bersetuju dan mengalu-alukan supaya sektor luar bandar menjadi sektor yang berdaya maju, tidak merupakan sektor di mana terdapat kemiskinan, pendapatan rendah. Jadi beberapa strategi yang telah disebut ini adalah bagi saya amat penting kita laksanakan. Di samping itu penekanan kepada Bumiputera, supaya dia tidak menjadi golongan yang katanya diabaikan. Sebenarnya tidak berlaku dalam situasi keadaan sekarang pun dengan penubuhan Majlis Ekonomi Bumiputera yang dipimpin oleh PM. Saya menjadi ahli, memang banyak usaha yang telah pun dibuat untuk meningkatkan kedudukan Bumiputera khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi dalam RM ke-11 ini dinyatakan dengan jelas dalam rancangan ini apa inisiatif-inisiatif lain yang akan dilakukan untuk membantu supaya usahawan Bumiputera ini akan lebih berjaya, dan juga Bumiputera secara keseluruhannya, ini termasuklah yang ada di Sabah dan Sarawak ini dapat diberikan sokongan yang lebih besar, dan dengan cara begitu kelompok ini akan menjadi satu kumpulan yang lebih maju dan lebih berjaya. Dokumen RM ke-11 pastinya menjadi satu dokumen penting. Untuk menjayakan itu, bagaimana yang disebut oleh Perdana Menteri, kita mengambil langkah yang inklusif. Dia bukan satu dokumen kerajaan semata-mata, ini adalah hak rakyat. Jadi untuk menentukan matlamat RM ke-11 berjaya, maka perlu ada pelibatan masyarakat atau rakyat, bukan saja pimpinan dalam kerajaan ataupun ahli-ahli politik, tetapi buy-in, iaitu penyertaan secara inklusif oleh segenap peringkat rakyat. Dan untuk itu kita perlu balik semula pada soal pokok, kerjasama, perpaduan, saling membantu, mengelakkan daripada isu-isu yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum. Isu-isu yang penting seperti ini harus menjadi asas untuk menentukan matlamat RM ke-11 ini tercapai.
Sri, ini satu plan jangka masa panjang. Tapi dalam jangka masa 5 tahun, bagaimana kalaulah nanti dalam perjalanan itu berlaku dari segi ekonomi dan politik itu tidak berapa selesa untuk mencapai? Yang penting asas untuk menentukan pencapaian kita ini, satu ialah perpaduan rakyat, yang keduanya ialah kestabilan politik dan juga kemantapan ekonomi. Ini ketiga teras utama yang biasa kita tekankan dalam rancangan-rancangan Malaysia sebelum daripada ini, iaitu sudah ada 10 rancangan, ini masuk yang ke-11. Apapun dalam unjuran yang dibuat untuk 5 tahun ke hadapan, kita telah mengambil kira beberapa faktor-faktor yang disebutkan tadi, soal ekonomi dunia yang tidak menentu dan berbagai-bagai isu yang akan timbul. Apapun biasanya ada mid-term review. Lepas 2 tahun, lepas tu kita akan membuat penilaian semula. Diharapkan sasaran yang kita tetapkan itu akan tercapai. Tapi kalau ada kekangan, maka mesti ada intervensi yang kerajaan perlu lakukan, sama ada dari segi dasar ataupun dari segi sumber kewangan ataupun lain-lain lagi. Jadi apa yang penting ialah dalam tempoh 5 tahun mendatang itu, walaupun ada ups and down baik dari sudut ekonomi, politik dan sebagainya, tapi matlamat akhirnya kita iaitu menjelang 2020, umpama pendapatan per kapita akan mencapai ke 15,000 US, dan ikut ramalan pakar-pakar ekonomi itu akan tercapai. Tetapi yang Perdana Menteri sebutkan tadi bukan soal mencapai taraf negara maju, tetapi rakyat juga mesti berjaya. Jadi intervensi akan dilakukan sepanjang tempoh 5 tahun ini pentinglah untuk menentukan kita berada di haluan yang benar atau betul, dan sasaran yang telah ditetapkan itu akan tercapai. Itu pandangan saya yang saya buat dalam pertemuan tertutup. Itu saja saya nak komen. Pertemuan tertutup dalam kursus politik yang telah dibuat oleh Biro Latihan. Jadi bagi saya itu pandangan saya dengan rakan-rakan pimpinan politik untuk mereka lebih faham. Dan ini bukan satu perkara baru, saya pernah menyuarakan juga di luar pandangan kita tentang soal itu. Yang penting kita nak menentukan penyelesaian kalau boleh tentang perkara yang tersebut tadi. Apa reaction Datuk Seri Najib lepas kepada pendapat Tan Sri? Tak ada apa-apa. Saya tak tahu, saya cuma buat pernyataan saya saja. Saya tak bertanya apa yang orang lain kata. Okay. Why is Penang part of untuk meningkatkan daya saing negara? Why is Penang part of one of the selected cities? Why? Why isn't Penang part of the selected cities to be meningkatkan daya saing negara? Itu saya tak tahu, mungkin tanya pakar ekonomi. Mungkin Penang sudah sampai satu tahap lebih maju daripada kota-kota lain, dia tak perlu lagi input. Tapi dalam RM ke-11 ni tidak ada negeri yang terkecuali. Tidak ada negeri yang terkecuali, semua negeri dapat. Cumanya emphasis setengah-setengah perkara itu tertentu, dan setengah negeri ada, setengah negeri tidak ada. Tetapi dari segi orang terdasar umum, semua negeri mendapat faedah daripada rancangan Malaysia yang ke-11. Okay, thank you.